Assalamualaikum and hi everyone. My name is Norfalina binti Masale dan saya bersekolah di SMK Simpangan Beluran, Paitan. Dan saya pada tahun ini tingkatan 5. Dan pada hari ini saya akan menerangkan salah satu subtopik biologi tingkatan 5 dalam bab 1 sistem pengangkutan, yaitu sistem pembekuan darah. First of all, I want to tell that you guys, this is the easiest topic that I ever learned in biology, and it's very interesting. So I hope that you guys can understand what I'm trying to explain with you guys, and don't ever think it was hard. It is very easy, and yeah, that's very easy to understand. Just think it was fun. Okay, so we move to the introduction. So dalam sistem pembekuan darah ada 4 jenis soalan yang kita perlu ingat. Ini adalah salah satu tips untuk kamu ingat dia dengan lebih mudah lah. So 4 soalan ini kita mesti ingat, dan jawapan-jawapannya juga kita mesti ingat, oke? Yang pertama sekali ialah who, siapa yang terlibat dalam sistem pembekuan darah ini. Yang kedua ialah why, kenapa dia terjadi. Yang ketiga ialah when, bila dia bermula dan bila dia akan berakhir. Yang keempat ialah how, bagaimana dia berlaku. So, bagaimana dia berlaku tu saya akan terangkan dalam mekanisme sudah, sebab dia masuk mekanisme. Okay? So, we move to the first question, which is who. Apakah watak-watak yang terlibat dalam sistem pembekuan darah? Yang pertama sekali ialah platelet. So, platelet ni adalah satu cebisan dalam sumsum tulang. Dia ada DNA, dan dia juga boleh hidup dalam 5 hingga 9 hari begitu. Dan dia ni kira-kira dianggarkan 25,000 dalam badan kita lah. 25,000 jumlahnya, sel-selnya. So, platelet ni fungsinya memang khas dalam sistem pembekuan darah. Dia tidak boleh tiba-tiba sistem pengangkutan, no. Dia dalam sistem pembekuan darah sahaja, okay? So, yang kedua pula, watak kedua ialah vitamin K. Vitamin K ni boleh diperolehi dalam setengah makanan, iaitu sayur-sayuran lah yang terutamanya. Contohnya ialah sayur bayam dan juga sayur sawi. Itu salah satu contoh makanan yang ada vitamin K. Yang ketiga ialah kalsium. So, kalsium ini contoh makanannya ialah ikan bilis. Contoh minuman pula ialah susu, basicnya susu. Okay? Yang keempat, yang terakhir, watak terakhir yang kita mesti ingat adalah molekul-molekul protein. Kenapa? Okey, mesti pelajar tertanya, kenapa dia perlu ada dalam sistem pembekuan? Apa kena mengenakan? So, molekul protein, kita back to the basic. Apakah fungsi molekul protein? Okey, bila sebut tentang sistem pembekuan darah, kita akan luka. Kita akan luka dulu, baru sistem ini ataupun proses ini akan berjalan. Kalau kita tidak luka, dia tidak akan berjalan. Okey? So, molekul-molekul protein ini, dia punya fungsi adalah untuk membaiki tisu atau sel yang sudah rosak. So, sebab itulah, apabila kita luka, kita perlukan satu bahan untuk membaiki dia, agar dia pulih seperti sedia kala. So, kita perlukan protein dalam proses ini, sebab itu kita perlu dia. So, next question is why. Okay, kenapa sistem pembekuan ni ada? Kenapa kita perlu? Okey, bila kita luka, sangat senang ya soalannya. Bila kita luka, darah akan keluar. Dan apabila darah keluar, kita punya tekanan darah dalam badan akan menurun. So that's why kita amat memerlukan sistem pembekuan darah ni untuk mengelakkan benda-benda yang bahaya lagi terjadi. Okey. So yang ketiga ialah when. Bila dia bermula dan bila dia akan berakhir. Okey. Bila dia bermula tu sangat senang, sebab bila kita luka dia akan bermula, okey? Dan bila dia akan berakhir adalah bergantung kepada 4 watak, okey? 4 watak ini memainkan peran yang penting. So, jumlah 4 watak ni dalam badan kita adalah salah satu faktor bila bila proses ini akan berlaku, ataupun dia akan ambil masa tu sampai lambatkah ataupun cepat. Jadi contohnya bilangan platelet.
Bila bilangan platelet yang kita perlukan untuk sistem pembekuan darah itu cukup, maka proses ini juga akan berjalan dengan lebih cepat. Maka sistem pembekuan darah ini akan berjalan dengan cepat lah. Dia akan berakhir dengan cepat. Okay. So, we are going to move on how this process will berjalan lah. So, yang pertama sekali ialah luka. Apabila proses ini akan berjalan apabila kita luka. Kalau kita tidak luka, dia tidak akan berjalan. So, yang pertama sekali akan terjadi ialah kita luka. Okay? Yang kedua, proses seterusnya ialah gentian kolagen. Okay? Apabila kita luka, gentian kolagen yang ada di sekitar sel-sel yang luka itu akan terdedah kepada persekitaran luar. So, seterusnya, apabila terdedah, platelet akan membentuk plak. Okay? Platelet akan cuba untuk membentuk plak. Yang plak tu yang segi empat tu dia akan cuba membina benteng lah dalam salur darah yang bocor ataupun luka tu. So yang keempat yang terjadi ialah platelet menghasilkan enzim thrombokinase. Okay? Bila dia membentuk plak dalam masa yang sama, dia akan menghasilkan satu enzim dinamakan enzim thrombokinase. Yang seterusnya adalah patrombin. Patrombin. Di sini sudah sampai dalam bab molekul-molekul protein. Okay? Enzim thrombokinase akan menghasilkan patrombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. That's why it's very essential to have these two character, which is calcium and vitamin K. Mereka also really important. Okay? Sangat important dalam proses ini. Seterusnya ialah trombin. Okay, trombin. Patrombin dia akan membentuk trombin, yaitu sejenis molekul yang lebih ringkas lah. Seterusnya trombin akan menghasilkan fibrinogen dan fibrinogen akan menghasilkan fibrin. So, fibrin ini akan menangkap eritrosit. Dia akan menangkap eritrosit dan membentuk jaringan gentian melekit. Dan apabila sudah lama tu kan, sudah macam sehari begitu, sudah membentuk jaringan gentian melekit, dia selepas hari tu dia akan mula untuk darah membeku. And at the same time, fibrin akan menjalankan mitosis. Fibrin tu salah satu protein, molekul protein. Dia yang akan menjalankan mitosis. Sebab itulah dia amat diperlukan dalam sistem pembekuan darah. So, we are going to move with penyakit yang ada dalam sistem pembekuan darah ni lah. Penyakit yang berkaitan tentang sistem pembekuan darah. So, ada dua jenis penyakit. Penyakit pertama ialah trombosis. So, trombosis ni saya rasa macam sangat berbahaya. Sebab boleh menyebabkan lebih banyak benda berbahaya terjadi. Contohnya, stroke dan serangan jantung. So, trombosis ni dalam gumpalan-gumpalan darah yang ada dalam salur darah. Okey, salur darah ni kalau kita pikir logik, dia sangat kecil. Dan jika ada benda yang menyekat perjalanan darah-darah untuk melintasi atau untuk berjalan ke seluruh badan, maka akan lebih susah. Sangat susah untuk darah tu mengalir ke seluruh badan, terutamanya ke benda-benda yang organ-organ yang lebih penting, iaitu otak dan juga jantung. Jadi boleh menyebabkan lebih banyak perkara berbahaya berlaku, contohnya stroke dan juga serangan jantung. Yang kedua pula ialah hemofilia. So, hemofilia ni lebih kepada genetik. Yaitu manusia ataupun individu yang mengalami hemofilia tidak dapat menghasilkan faktor pembeku darah. Contohnya platelet, dia tidak boleh hasilkan benda tu. So, benda ni sangat berbahaya lah, dan kita tidak boleh elak sebab dia daripada ketentuan Tuhan juga kan. So, kesimpulannya, sistem pembekuan darah ni amat penting untuk manusia, kerana yang pertama dia mengelakkan kita daripada terkena penyakit. Kerana apa? Sebenarnya mengelakkan patogen atau mikroorganisme daripada sekeliling luar tu untuk meresap masuk ke dalam badan kita. Yang kedua pula, untuk mengelakkan tekanan darah kita menjadi rendah. Okay? Yang ketiga ialah untuk mengelakkan darah daripada terus mengalir. So, itu adalah kesimpulan kenapa
kita perlukan sistem pembekuan darah nih. And I guess that's all for me. But first of all, I want to tell that you guys that you have to understand this thing, because this is very easy and it was fun to learn about this. And I hope that you guys understand what I'm trying to say about this thing. And yeah, I wish you all the best this year. Thank you. Eritrosit. Dia akan membentuk jaringan gentian melekit dengan dia menangkap eritrosit.